أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ikhwah, para jamaah masjid Manarul Huda yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah bersama kita senantiasa mensyukuri Allah Ta'ala sekali lagi, yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kita pada malam ini sama-sama kita dapat menghayati salatul jamaah. Lebih lagi kita dapat sama-sama duduk di dalam rumah Allah Ta'ala ini, sama-sama untuk kita dapat belajar dalam majlis tazkirah atau majlis peringatan kita atau majlis pengajian mingguan yang diaturkan oleh pihak masjid. Alhamdulillah kita sudah pun berada di perhujungnya bulan Zulqa'dah. Walaupun esoklah diiklan supaya untuk menyaksi anak bulan, dan sekiranya nampak maka akan bilal lah lusa dah 1 pada bulan Zulhijjah, dan maka masuknya 1 Zulhijjah. Esok tengok anak bulan. Hari ni 29 dah lah. Hari ni hari Rabu dah. Sebab tengok dalam takwin, tengok ada apa ni, Syam Mekah tu hari ni 29 dah. Super. Kalau super makna tengok anak bulan super. Cuma natijah tu ya. Natijah. Dan mana kalau nampak super belaka, kerana kita ni tengok awal pada dia. Kalau sini nampak dan di kawasan Timur Tengah atau di Mekah pun nampak pula, maka insya-Allah samalah. Dan kita berdoa semoga samalah. Itu lebih aula lah. Dan walaupun ada khilaf sikit sebanyak tentang pendapat ulama tu, dan apabila jadi sama tu, dia terasa senang hati lah. Terasa senang hati dan terasa tidak ada persoalan banyak di kalangan kita. Dan saya rasa benda ni benda banyak kali tak berlaku dah. Dan boleh jadi kita tu sudah faham dah. Mana tu sudah tak buat persoalan banyak dah lah. Kerana bukan sekali dua kali dah yang kita ada perselisihan masalah menentukan raya Aidil Adha. Jadi mudah-mudahanlah kita berdoa semoga kita dapat beraya sama dengan di mana-mana tempat, dengan tempat yang para hujjah melakukan haji pada hari Arafah, dan di bumi Arafat daripada hari 9 Zulhijjah. Ini memanglah mana kita akan dapat tahulah melalui iklan pihak yang berkuasa, dan pihak Keluarga Menteri di Malaning ataupun esok tu boleh kita tahu dah. Dan penentuan 1 Zulhijjah, dan sama ada nampak anak bulan atau tak nampak. Dan kalau nampak bermakna esok masuk 1 Zulhijjah, dan kalau tak nampak juga makna kata hari Jumaat lah. Sebab tu mana raya duduk dengan 1 Jumaat boleh dah. Tak tahu lah iklan tu tengok semula dah. Ya, kalau Jumaat sampai Jumaat 8. Kalau 1/9 mana kalau nampak hari Jumaat, misalnya tak nampak hari Jumaat 1 Zulhijjah. Kalau nampak hari ni, hari Jumaat tu 9 Zulhijjah. Arafah, malas raya hari 1. Hari Jumaat. Hari 1. Mana raya ni ihtimal 2 hari lah.
emo satu, emo ahad, dua itu dah lah. Tu dah, dia support dah. Sebab dia tengok kadang-kadang dia tak support. Jadi alhamdulillah lah, walau demikian bagaimanapun kita nak menuju kepada yang panggil Ashrul Zulhijjah. Emo esok mula ataupun lusa. Nah, emo esok ataupun lusa ni masuk Ashrul Zulhijjah. Dia hadis kita dah dengar banyak kali dah, dah dengar semua dah, dah dengar dan majlis-majlis pengajian semua dah. Jadi Allah Ta'ala ni dah dia kuasa ataupun menjadi milik dia, yang dia nak memilih sama ada nak pilih makhluk dia untuk dia bersumpah ataupun dia nak pilih hari-hari tempat sebagai tempat yang mulia dan tempat yang ditambahkan ganjaran. Ini rupanya hak mutlak hak Allah Ta'ala. Tidak ada perkongsian kongsi dengan makhluk-makhluk lain. Dia panggil hak kekuasaan Allah Ta'ala, yang dia nak pilih di mana sahaja sebagai tempat. Allah Ta'ala memilihkan Makkah atharu biqa'al ard, semulia ataupun sesuci-suci tempat di permukaan bumi ini. Allah Ta'ala memilihkan bumi Madinah sebagai tempat darul hijrah dan tempat yang dikembumikan oleh Nabi kita SAW. Dan Allah Ta'ala memilihkan bumi Syam, Baitul Maqdis, dan sebagai masra tempat Isra dan bumi para anbiya. Dan maka kemuliaan bumi ini tidak boleh dipindah. Dan kemuliaan bumi tak boleh nak pindah, kerana dia sebagai tempat yang tetap. Tetapi yang berkongsinya oleh seluruh manusia di permukaan bumi ini ialah kemuliaan di segi az-zaman, di segi masa. Dan kerana masa ni dia ada serata tepat, di mana ada bulan, di mana ada matahari, di mana ada gelap dan di mana ada cerah, maka di situlah orang panggil ada hari dan ada masa. Dan maka kelebihan hari dan masa, baik kelebihan az-zaman ini, setiap orang yang hidup di permukaan bumi ini boleh kongsi belakang. Dan apabila masuk Ashrul Zulhijjah, maka kita di sini juga masuk Ashrul Zulhijjah. Di Malaysia, saudara kita di Indonesia, saudara kita di Eropah, saudara kita di Afrika, saudara kita di mana-mana benua pun, dia akan mendapat kelebihan ini sama belakang. Hanya yang tak samanya duduk di atas pribadi manusia tu, dan duduk di atas perseorangan diri dia tu. Duduk di atas rajin dan malas dia, duduk di atas amalan buat atau tak buat, itu tak sama. Di segi fadilat masa ni sama dah. Dan Allah Ta'ala memanglah menjadi rahmat yang Allah Ta'ala memilihkan kita umat akhir zaman ini dijadikan hari-hari yang mulia dan hari-hari yang digandakan amalan. Kerana kita sedia maklum bahawasanya kita ni di antara umat yang akhir zaman dan umat yang paling pendek umur. Kerana berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat-umat yang dahulu, bentuk badan pun besar dah demo. Kekuatan tenaga, kehebatan di segi bina kan istana-istana dalam bukit, dah tebuk rumah, tebuk mahligai, tebuk istana dalam bukit pun kekuatan yang Allah Ta'ala bagi terhadap umat-umat yang terdahulu. Tetapi kekuatan dan kehebatan itu dihancurkan kerana mereka itu dusta terhadap Nabi mereka. Kalau Allah Ta'ala nak ambil dan marah dan murka terhadap kita, Rabbana la tu'akhirna bima fa'ala sufaha'u minna. Sebab tu kita senantiasa berdoa, ya Allah, janganlah engkau membinasakan kita disebabkan perbuatan-perbuatan golongan-golongan sufaha. Dan kita ada jaminnya yang dijaminkan oleh Allah Ta'ala, dijaminkan oleh Nabi SAW. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Ta'ala tidak mengazabkan umat Nabi Muhammad SAW wa anta fihim,
di saat-saat yang Nabi kita ni hidup bersama mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Taala juga tidak mengazabkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka senantiasa beristighfar. Sebab itulah di kalangan sahabat mengatakan lana, seperti hadis Abu Darda, dia kata lana, bagi kita lana ini ada amanan, dua jaminan tak binasa kita, sebab kita ada dua jaminan. Jaminan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tapi jaminan yang pertama sudah habis. Mana Abu Darda riwayat hadis ni lepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Jaminan yang pertama sudah pergi, iaitu Nabi sudah wafat. Dan kita hanya memiliki satu jaminan sahaja, iaitu wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar. Dan banyakkan istighfar. Dan sebab itulah kita diminta supaya kita memperbanyakkan istighfar terhadap Allah Ta'ala. Dan kerana melalui istighfar itulah dijaga dan diberi amanan terhadap kehidupan kita di permukaan bumi ini. Boleh dilepas pada ni kena istighfar banyak kita. Kerana Allah ni kita dah tengok dah dunia, ataupun khususnya negeri kita lah, ataupun dunia umumnya, pada umumnya, benar-benar yang mungkar, benar-benar yang maksiat, benar-benar yang menjadi benar fahsyak, benar kejahatan, benar kemudaratan, maka mulai jadi bebah. Tak jadi orang panggil kena undang-undang, tak salah dan sebagainya. Dan benar tu tak syak. Dan benar kemudaratan tak syak. Dan sikit yang benar manfaat yang boleh seperti kita terganjur dan sebagainya. Adalah manfaat dia yang lagi sakat ambil untuk ubat dan sebagainya, adalah manfaat dia, bukan dinafikan. Tetapi kalau kita tengok benda kemudaratan itu lebih besar. Dan boleh jadi generasi lepas pada ni kena istighfar banyaklah. Dan kerana akan timbulnya golongan-golongan penagih-penagih. Dan memanglah benda ni tak nafi dalam masyarakat kita. Dan bebas, masalah bebas, masalah tagih bebas, masalah pek bebas, masalah pek lah bebas, masalah tu bebas, pernikahan bebas. Boleh jadi di antara alamat-alamat yang disebutkan oleh Nabi dah. Siapa zaman masa ni dok pergi kau tu semua dah. Dan kita dok kacau tahan, dok kacau tegak, dok kacau pun dia pergi, sebab benda tu akan berlaku. Kerana telah disebutkan oleh Nabi SAW akan timbul benda fawahish, akan nampaknya perzinaan di depan khalayak ramai. Lah ni pun tak malu dah. Perzinaan pukul hatta dalam klip dah tak malu. Kalau zaman dahulu malu-malu, tapi zaman sekarang walaupun tidak buat di depan orang ramai, tetapi mereka rekod dan hatta dalam klip dan sebagainya. Orang panggil kata duk pergi kat tu belakang. Nah, maka kita nak ambil mauqif mana kita sebagai orang Islam, orang yang beriman Allah Ta'ala. Memanglah kewajipan kita kena ingkar benda mungkar. Para ulama, para guru, para orang yang berkuasa nak kecek, kena ingkar benda mungkar. Nah, tetapi benda ni payahlah, kerana dalam masyarakat kita pun berbelah bagi menjadi dua bahagian. Setengah ulama, setengah tok guru, setengah apa kata benda ni benda biasa, benda asalnya harus, ada lagi nak pendapat lagu tu. Nah, tengok pendapat, dia tidak tengok kepada maqasid syariah. Nah, kita naruh hukum kita naruh syariat Islam. Nah, kita tengok benda asal. Asal ni daun kayu. Asal ni benda boleh makan. Pada waktu dalil kata di negeri luar ni duk boleh lesuk dan sebagainya. Orang panggil buka jalan untuk kegunaan. Buka jalan untuk memberi kemudahan. Nah, ini benda bahayalah. Nah, benda bahaya, sebab tu kita kena banyak berdoa lah. Banyak istighfar lah masa depan ni, wallahu alam lah. Gapo yang akan timbul. Kerana dalam hadis Nabi kata selepas satu zaman belakang pada tu asyar, atau
manakah lebih jahat daripada zaman yang sebelumnya. Dah zaman kita ni sekarang ni dah kedahsyatan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran berada. Boleh jadi zaman lepas pada generasi kita ni, generasi anak-anak muda, generasi anak cucu kita ni, boleh jadi kejahatan tu lebih dahsyat pada ni lagi. Dan kerana alat-alat dunia moden baru ni, dia mula fikir semua alat kemoden, alat moden baru kan. Ya, kita pun dah zaman moden ni. Zaman boleh kecek dengan tangan. Zaman boleh tengok muka orang duduk di Mekah. Kalau royak orang zaman tok nenek dulu percaya ke tak? Royak kata boleh kecek nampak orang duduk tawah dengan secara mubasyir, secara terus terang, secara langsung. 40 tahun dulu boleh ada muni gila ya kata. Muni khayal, muni mengikat. Tapi zaman sekarang boleh tengok. Dah jelas boleh kecek, boleh tengok bahkan alat-alat hak baru ni berasa kata kita pergi duduk dalam tu. Buat dah dia buat kalau pakai alat dia berasa kata kita sendiri pergi duduk situ. Dia akan buat program dan barisan-barisan hak telefon ni, dia akan buat program berasa-berasa kata kita sendiri pergi duduk situ. Perasaan tu. Tapi hakikat sebenarnya tak lah. Nah, apabila pakai alat dia tu berasa kata kita hidup situ. Maka boleh jadi zaman tu ada orang dakwa kata dia ni duk tawah di Mekah dah. Bukan sekadar golongan batiniah zaman dulu lah. Bukan sekadar golongan apa ni sufiah yang telajak dah duk dakwa tarekah dulu yang mendakwa bahawa dia ni setiap hari pergi sembahyang di Kaabah. Setiap hari pergi tawaf di keliling Kaabah. Setiap hari sembahyang Jumaat di Kaabah. Nampak dia duduk sini tapi winyan dia boleh rang hidup semaya di Kaabah masa tu. Boleh ada akan timbul dakwah lagu tu pula. Kerana melalui alat ni pula. Dan boleh jadi banyaklah pengikut-pengikut, akan timbullah benar-benar yang membawakan kesesatan. Maka kita akan menemui hari yang terbesar. Ulama kata hak 10 ni ada 3. Dalam setahun ni hak cuk 10 ni 3 kelebihan. Nah, 3 bagi 3 cuang wela hak sip 10 ni. Hari kita biasa kita tahunya bulan Ramadan. Ramadan tu berpihak kuat di segi malam. Dan asyru awakhir min Ramadan. 10 malam daripada akhir Ramadan. Yang ada kelebihan dan ada kemuliaan dan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka dia cuk juga 10. Dia cuk juga 10 tu. Dia ambil pada malam 21 dan akhirnya dan sampai akhirnya masuk bulan Syawal. 29 malam ataupun kalau genap kan 30 malam kita kata. Dan 1 sampai 10 juga di permulaan bulan Muharram. Dah iaitu masuk pada hari Ashura. 10 juga tu. Dan nak ibadat boleh lah. Dah 10. Walaupun hari kemuliaan sebenar duduk pada hari Ashura dan Nabi berpuasanya pada hari Tasu'a. Maka dia kira kata cuk juga 10. Tetapi ya tidak ada hadis yang menentukan 10 Muharram tu, tidak ada hadis. Hanya ada hadis masalah puasa Ashura dan puasa hari Tasu'a. Tapi yang ada penjelasan dan hadis Nabi SAW 10 ni iaitu 10 Ashru Zulhijjah dengan 10 Ashru Awakhir Ramadan. Ramadan akhir, Zulhijjah awal. Bila kita nak mula? Boleh jadi esok, boleh jadi lusa. Dan minta doa umur panjang lah. Tahun mana klik malam ni? Ramal tu hak klik malam ni. Esok lebih rakyat kata semalam mati. Semalam meninggal dunia. Orang mati biasa tak apa, takut awak mati tu takut. Allah timbul akhir-akhir zaman ni, timbul orang-orang yang berani membunuhkan diri. Dulu kita ada dengar orang-orang agama asing. Orang agama asing, orang Jepun, orang Korea, orang gini Cina-Cina ni
Dan ini mudah benar setitik kangkar tuan-tuan ni suma. Dan kalau kita tengok setitik orang Cina, orang Jepun, orang Korea, lebih-lebih lagi setitik kangkar tuan-tuan ni orang yang bergantung dengan madiyah, bergantung dengan kemewahan hidup dunia. Dan bukan orang yang miskin fakir seperti kita. Mereka ini memiliki duit beratus-ratus juta, ribu juta. Orang yang mewah dalam kehidupan dunia, mereka ini yang mudah untuk nak apabila ada satu benda, dia lari daripada menepuhi masalah dia timbul tu, sama ada kat hotel ke bank gerak ke gapo, membunuhkan diri. Bukan di kalangan orang miskin, orang yang bobo boleh duduk seperti kita ni. Nah, setitik dunia tu. Nah, ni orang panggil kata kita kena berjaga. Akan timbul benda-benda lagu ni di rumah kita pun. Nah, khasari kau timbul, khasari kau ada, khasari kau ada. Ya, kalau kita tak bui kesedaran, tak bui pengajian, tak tanam sungguh dan akidah, kepegangan, keyakinan terhadap Allah, terhadap pertolongan Allah Ta'ala, maka kita akan ditipu oleh syaitan. Syaitan nak situ. Syaitan dia nak tipu, membawakan kita hak besar sekali nak kufur dengan Allah Ta'ala, nak syirik dengan Allah Ta'ala, ataupun mati dalam keadaan berdosa. Dan dia tak puas hati mati dalam keadaan berdosa tu, kerana memanglah orang-orang yang berdosa ni mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah, dia panggil tahtal masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni, al-kabair, sahibul kabair, orang dosa besar ni tahtal masyiah. Apabila dia mati di bawah genggaman Allah Ta'ala, kita tak boleh nak mewajibkan dia di ahli neraka. Tidak ada siapa berhak dan mewajibkan atau mengatakan dia ni ahli syurga atau ahli neraka, kerana kemungkinan di saat yang dia nak meninggal dunia, boleh jadi di saat itu dia sempat untuk mengucapkan istighfar, kita tak tahu. Kecuali yang kebanyakan ulama mengatakan dosa yang Allah Ta'ala tidak ampun di antara ialah dosa membunuhkan, mau bunuh diri atau bunuh orang. Orang besar Ibnu Abbas dah pergi kata Tuhan tak apa. Ibnu Abbas sore ni pergi kata Tuhan tak apa, sebab dia kata dalam Quran ni dosa ni besar benar. Ghadab Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala macam-macam yang Allah Ta'ala bui kemurkaan. Dosa lain pun besar, dosa lain pun Allah Ta'ala marah, tapi dia kata lebih ringan. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa dia tak sampai kepada hak syirik dan kufur kepada Allah. Dia adalah tetap menjadi dosa yang besar, juga di bawah masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada khilaf lah di kalangan ulama besar. Ibnu Abbas sahabat Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sekali di kalangan sahabat, ulama tafsir yang terbesar di kalangan sahabat Ibnu Abbas. Dia dapat lagu tu, dia kerah dia dapat tu dia. Tak sebab adalah kalangan sahabat lain dapat ingin sikit pada dia. Ini yang kata rahmat Allah Ta'ala kepada kita ni besar. Allah Ta'ala memberi kemuliaan di antara masa dan tempat. Dan tempat kita nak pergi berubuk tak boleh. Kita nak pergi ambil tempat sana, mari tak sini tak boleh. Sebab tu ada setengah-setengah orang di zaman dahulu tu, dari Mina pergi Mekah nak pisah, nak ambil tanah Mekah, tanah Mina, batu Mekah, buat keletak rumah dia. Kenapa? Bumi hak mulia sana, buat keletak rumah kita, boleh jadi nak ada bergerak rumah kita, ada pegangnya. Bahawa kelak azam saya nak awak lagi mana boleh makan, boleh telaga. Boleh telaga jadi banyak azam saya. Pegang ni kata azam saya sikit, nak awak ada ramai lah ke mana? Kelak mari capur dalam telaga. Benda hak khususiat tempat tidak boleh dipindahkan. Hanya kita yang mendapat kemuliaan, yang mendapat meliputi seluruh manusia ini, ialah kemuliaan di segi masa. Dan Allah Ta'ala memilih beberapa masa itu tertentu dengan menambahkan kemuliaan dan pahala. Supaya apa? Allah Ta'ala kata masa tu, masa lebih hari tu ada fadilat, malam tu ada fadilat sulusul akhir, 1/3 tengah malam ada fadilat,
Hari Jumaat ada fadilat, malam Jumaat ada fadilat, bulan itu ada fadilat, bulan Zulhijjah ada fadilat, bulan Al-Haram ada fadilat, bulan Ramadan ada fadilat, bulan Muharram pun ada fadilat. Kerana apa? Supaya untuk nak memberi dokongan terhadap seseorang itu untuk akadkan azam yang kuat. Kerana tabiat manusia. Ini panggil tabiat manusia. Apabila buat boleh banyak, dia manusia, dia jenis tamak. Kita ni ada tabiat untuk tamak. Tapi kebanyakan manusia ni dia tamak hal dunia. Dan hal dunia tak ada pihak patisik ni. Masalah kalau kata kerja sehari nak double, buat gani nak double, oh tak ada orang patisik. Dan mumik darah ni nak double, tak ada orang patisik dunia ni. Tapi kalau bentuk hak ibadat, bentuk akhirat ni, padahal hak ni pure nak bubuk setara mana pun tak apa. Dan berhak bubuk bukan kata ada limit, ada cangkak tak. Dan membuat banyak mana mau boleh. Bukan kata kalau hak dunia ni yang benar cangkak. Dan mu mari setara 100 orang lebih pada tu tak boleh dah. Hak ni lah orang bakat bubuk ni. Hak akhirat itu tak ada limit di segi bilangan. Nah, mu cekak setara mana Ashrul awakhir, Ashrul Zulhijjah ini Allah Ta'ala mengaruniakan kelebihan yang terbesar. Dan supaya dan memberi peluang untuk kita berlama-lama di atas kebaikan dan dapat mengambil, orang panggil kata nafahat, makna dapat mengambil bahuan ataupun banjakat kelebihan itu dah mari guna di dalam kehidupan kita, terutamanya dah hari yang akan datang esok atau lusa ni, iaitu Ashrul Zulhijjah. Sebagaimana Allah Ta'ala bersumpah, ya kita baca semua suratul Fajr itu, wal fajri wa layalin wasyaf'i wal wajh, baca semua tu. Dan we baca tu we nampak lah. Baca we boleh, orang kata we boleh tekan kehidupan kita dengan kelebihan hari itu. Bukan sekadar baca wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal wajh, we berasa kata kita mujur sungguh, berasa suka hati sungguh sekiranya Allah Ta'ala memanjangkan umur kita pada keesokan hari. Kerana nyawa kita esok tu tak sama dengan nyawa kita hari ni dah. Kerana ia kelebihan tak sama dah. Pada esok masuk Zulhijjah kelebihan lain dah. Ma min ayyamin, Nabi kata adalah kelebihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan ulama kata walayalin ashrin ialah Ashrul Zulhijjah dah. Walaupun ada setengah-setengah sikit di kalangan ulama kata walayalin ashrin ni 10 malam pada Ramadan. Kalau ulama kata tak, sebab dia kecek ha saja. Ha bulan Zulhijjah saja. Wal fajri, fajar hari Zulhijjah. Dan apa tu wasyaf'i wal wad, dan hari genak dan hari witir, kecek ha bulan Zulhijjah juga, hari raya dengan hari Arafah. Maka layalin ashrin pun tak boleh nak gi benda lain. Mana gi kecek hak lain, gi kecek hak Ramadan, dia tak, orang kita tak masuk. Sebab tu kebanyakan ulama tak, hak ni layalin ashrin ini dikehendaki 10 Zulhijjah. Kerana dalam istilah bahasa Arab ni kadang-kadang guna kalimah malam pun dikehendaki si hari juga. Istilah kecek pe Arab bahasa, walaupun sini malam, tapi kita kata Ashrul Awakhir ni si hari 10 Zulhijjah. Dalam bahasa Arab kaedah dia walaupun sebut malam, tapi malam juga boleh guna di waktu si hari. Itu kaedah bahasa Arab. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rayak pada kita amalan yang mulia yang akan sampai pada kita 10 Zulhijjah ni melalui hadis Ibn Abbas. Ibn Abbas kata ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habba ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada daripada hari-hari yang amalan soleh padanya pada hari saat itu terlebih kasih kepada Allah lebih daripada ini hari-hari 10, iaitu yakni hari 10 Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanyalah, wahai Rasulullah, walaupun hari-hari itu berjihad di jalan Allah, mana bermakna
Hari-hari tu orang tu baik jihad di jalan Allah. Mana bukan pada 10 hari akhir nah, mana bagi seseorang tu hari yang guna untuk berjihad di jalan Allah Taala. Dan Nabi kata tidak ada hari, nafi hari lain, tidak ada hari yang lebih dikasihi kepada Allah lebih daripada 10 hari ni. Maka sahabat tanya, kalaulah hari yang dia guna di jihad di jalan Allah Taala, maka Nabi kata walal jihadu fi sabilillah. Walaupun hari dia guna keluar untuk jihad di jalan Allah Taala. Dan kalau nak banding kelebihan lah, bukan makna kata orang pergi jihad tidak ada kelebihan. Orang pergi jihad tak ada dah hari yang guna untuk jihad di jalan Allah Ta'ala tu hari yang mulia sekali dah. Tapi ayyam al-ashr ni kalau kira dari segi umumnya lebih mulia pada tu lagi. Kecuali Nabi kata illa malaikat istisna. Boleh juga nak lebih awal daripada 10 hari akhir Zulhijjah ni. 10 awal Zulhijjah ni. Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Seorang yang tubik jihad di jalan Allah Ta'ala membawakan diri dan harta. Harta perang lah. Pergi perang ni misalnya bawa khuda. Zaman dulu ya bawa khuda dia sendiri. Lepas tu ada bekal makan ni, bekal harta dia, tak khuda. Tubik perang dengan diri dia, dengan harta dia. Falam yarji' min zalika bi syai'. Kemudian dia tak buat kelik dengan sesuatu apa-apa. Makna diri dia pun tak kelik, harta dia pun habis di jalan Allah Ta'ala. Kalau hak tu kok orang ni, dan walaupun dia bukan bulan Zulhijjah, itu hari mana pun hari dia lebih aula daripada hak Zulhijjah lah. Tapi syarat orang kita panggil buat kelik Mekah, bukan kelik tuai dah. Kadang-kadang dah setengah tuai tak kelik, harta buat kelik. Setengah harta habis buat kelik tuai, tak asal kena dua. Mana tu tuai pun tak kelik, harta dia pun tak buat kelik juga. Guna habis untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka hari-hari orang lagu itulah lebih afdal daripada Ashra Zulhijjah tadi. Tapi kalaulah tak klik semua, kalau klik dengan tuai pergi perang tak tuai klik, harta bawa klik, Ashra Zulhijjah lebih di segi hari lah aula atau afdal di segi hari lebih daripada hari yang pergi jihad. Ataupun klik salah satu di antara kedua, syarat yang kena dua. Kita pergi perang, harta guna habis lepas klik tuai saja, tak sama lagi. Ataupun tuai mati dari jihad jalan Allah Ta'ala, dia mau klik harta ya juga tak sama. Tapi kelebihan itu memanglah syahid tak pertikaian lah. Kelebihan syahid itu tetap ada bagi dia. Tapi ni apa besarnya hari. Dan hak ni mudah bagi setiap orang yang boleh beramal. Ni atas rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala raya kata orang keluar jihad lebih awal pada ni, makna kata bukan semua orang boleh duduk dalam tempat jihad. Dan seluruh dunia ni di mana yang umat Islam berjihad? Dan boleh jadi di beberapa buah negeri sahaja yang berlakunya peperangan dan jihad. Boleh jadi negeri lain, negeri yang amin, negeri yang tidak ada peperangan, satu generasi beratus tahun dia tak ada berjihad, mana dia tak boleh sekelebihan ni. Tetapi rahmat Allah Ta'ala nak uwi kemudahan, nak uwi bakal boleh berlaku ayam kelebihan ni. Ashru Zulhijjah ni mudah sekali dah. Selain daripada orang yang boleh pergi Mekah dan tu dapat kemuliaan dua ganda. Pertama dia boleh kemuliaan dari segi tempat, yang kedua dia boleh kemuliaan dari segi zaman, dari segi masa, waktu. Kita di sini tak lagi buat haji, kita walaupun tak boleh kemuliaan dari segi tempat, kita boleh kemuliaan dari segi masa. Sekutu dengan demo, support dengan demo sana. Di segi masa support, tapi demo tu double, tepat apa boleh, masa apa boleh. Allah lah, pilih Allah lah. Lebih lagi di zaman sekarang Allah nak boleh pergi Mekah tu. Dan lepas pada Covid ni, buat syarat tu syarat ni, di segi bayar rare tu pun berat dah. Lepas tu buat syarat pula hak umur 65 ni tak boleh baru ni dah. Tahun ni lah wallahu alam lah, tahun lepas yang nak ilrak ke tak ilrak ke tu duk tahdia lah. Dia boleh jadi buat Covid habis ya hilang mudah-mudah Covid ni. Dulu kalau demam sakit hidung Covid selalu. Lalu ni bakal demam, bakal sakit hidung, tak ada esak Covid lah ni aku mana pula. Tak reti lah kita. Boleh jadi kita kalau kita gembek dari hidung ni buat pun ada kit pun, song kit pun. Tapi tak buat dulu lagi. Pierre Medra buat weh.
Lepas tu dia ayat kita kawal kat Covid pula. Bomo betul saya jaga dah Covid. Kalau dulu demam le satu rumah demam sore apa bersih tu Covid dah. Lah ni pun demam biasa ada demam. Nah, tapi tak ada masalah misalnya tak tahulah wallah alam lah. Kau hilang tengok buat Allah Taala nak hilang kan mudah-mudah. Rugi banyak mana negeri. Mu peramal nak pakar banyak mana negeri. 2-3 tahun ni. Dah, bukan dia senang mu peramal beli cadar Allah, beli cadar vaksin, mu peramal tu tak boleh orang, tak boleh menego katut negeri tahun-tahun. Siadunkan khas ya setakik sorakik dunia bergerak barisak sabsa banyak mana. Bawa dia nak habis-habis dengan mudah-mudah. Kita sini duk beringat lagi alhamdulillah syomel, duk pakai mes, pakai gapo lagi syomel lah. Pakai semua bersyomel, nak bomo dia bomo. Pakai mes semua dia bomo. Nak pergi pesak orang, nak pergi ubat orang penyakit belum pada Covid gitu, duk pakai mes amat. Dah apa dia? Kita berkena mes kat Covid ni dulu tak kenal ya mes dah pernah mes duk kena messenger tu tak kena mes ke apa Allah ni pandai belaka pakai mes mes kata kita tu dia orang panggil sebab itulah seorang lelaki apabila keluar jihad di jalan Allah dah tak waqlik malaikat bekah itulah afdal lebih daripada 10 Zulhijjah ni. Satu hadis lagi supaya jugalah makna dia. Ia kata tidak ada hari yang terbesar di sisi Allah wala ahabba ilaih dan tidak hari yang lebih kasih kepadanya daripada amalan daripada hadhil ashr daripada 10 ni 10 Zulhijjah ni. Fa akthiru fihinna maka hendaklah kita memperbanyakkan di dalamnya ataupun pada hari 10 saat ni ambil pada awal Zulhijjah. Padahal benda ni kena banyak semua dah tapi masuk Zulhijjah ni banyak lagi. Banyak ke apa? Minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Banyakkan tahlil. Mau kita ni kadang-kadang masalah tahlil ni kita nak kata wa majlis tahlil. Yang mari waktu mau kita. Mari tradisi ataupun amalan-amalan yang diwarisi daripada wali soko mari kita. Orang mula-mula tak syak lagi timur majlis tahlil ni Indonesia lah mari melalui kitab rukun ni sama kita. Padahal kalau kita tengoklah kitab-kitab ulama-ulama dulu kitab kuning pun tak ada royak masalah tahlil tu. At-tahlil dikehendaki sini ialah lafaz la ilaha illallah tu. Tapi kita buat majlis tahlil kena baca tu nama dia majlis tahlil. Pak orang kita nak bahas tu apa sebut tahlil kena wa ila hadratin nabi lah. Al-Fatihah nak baca ni doa kepada orang-orang mati itu baru nama tahlil. Jadi bahaya tu sebenarnya tahlil la ilaha illallah banyakkan kalimah la ilaha illallah wa tasbih takbir banyakkan takbir banyakkan tahmid alhamdulillah tu lafaz zikir lah walaupun di sini tak disebut masalah tasbih subhanallah tak ada apa lah ambil subhanallah kata kerana kita tahu dah kalimatani khafifatani ala rahman dua kalimah yang ringan dan di lidah habibatan ila rahman lebih kasih pada Allah Taala thaqilatan ala mizan berat pula di atas pertimbangan mizan subhanallah bihamdi subhanallah azim tak ada apa banyak benda tasbih dalam 10 hari Zulhijjah ni kita memperbanyakkan hak ni tak kena pakai modal panggil zikir ni tak kena pakai modal tak ada kena pakai modal tak kena bayar apa. Hanya lidah kita wirajin gerak wirajin bergerak duk saja ada apa lebih lagi orang berpuasa comel lagi puasa lagi tahmid lagi tasbih lagi tahlil lagi puasa ni orang puasa sebab itulah puasa ni afdal ibadat sebab duk dalam puasa sepanjang hari dia duk dalam ibadat. Kalau dia tak tasbih tak takbir pun dia duduk dalam keadaan ibadat dah puasa ambil pada naik matahari sampai jatuh matahari tu berapa jam dia duduk dalam keadaan beribadat. Ibadat lain kita misalnya takbir kita zikir kuasa nak zikir 12 jam tak berhenti besok tak kuasa tak ada seorang yang kuasa nak zikir ambil pada matahari naik sampai matahari jatuh tak ada berhenti zikir tak kuasa tak ada
ataupun baca Quran. Allah, kita lemah belaka. Tak boleh nak jadi kita manusia bukan malaikat abek dah. Kena makan. Pada makan tu panjang kita. Pada makan mula mengatuk, mula tarik, mula letih. Tapi puasa duk le keadaan lagu mana pun tetap dia berpuasa. Walaupun dia tidur pun dia puasa. Makna tu dia duduk di dalam ibadah. Sebab tu Nabi kata illa siyam. Dan pahala lain tu ada limit dia. Dan 1 boleh 10 sampai 700. Illa saum. Mereka puasa. Puasa ni khususiat Allah Ta'ala ya. Wa ana illa saum wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala sendiri nak beri balasan. Sebab rahsia di antara dia dengan Allah. Puasa ni kita boleh susu ke orang. Orang tak nampak kita masuk dalam bilik kita makan air, orang nampak tak? Tak nampak. Kita masuk minum nasi, makan nasi dalam rumah kita, orang nampak tak? Tu beg luar puasa. Rahsia dia tak makan tang tilap dekat ticang. Duk tengah orang, duk depan ramai dan duk persendirian pun kerana ia ada hubungnya dia, ia tahu kata Allah Ta'ala duk tengok dia. Mana kita ada sifat muraqabah, berasa kata walaupun orang tak tahu, ibarat puasa kita berasa tak boleh nak lakah. Padahal kan lakah makan pun dia nak tahu lah. Sebagaimana pemuda-budak kita hak tak puasa, kita nak kata apa, tengok dia nak makan tak ada kuasa apa, nak pergi murih nak pergi apa, cuma hak kena boleh tegur dah, tegur ni selang dia. Tua-tua tak wani tegur, selang dia, tolak dia berrebing kita. Tengok gitu Allah ngiling gitu lah. Dan nak pergi lari nak pergi pai, dia kata kawin raya dah, tak ada apa lama raya dah nak hari ni. Orang panggil tidak ada muraqabah. Tapi orang puasa tetap daripada pagi petang ni ada muraqabah. Dia berasa kata Allah Ta'ala dia tengok dia. Di situ lah takut tu. Mana tadi dia takut pada Allah, dia tak buka tu. Dia bukan takut pada manusia dah. Takut pada manusia, dia buat depan manusia, ya belakang manusia dia tak boleh buat. Kerana dia takut pada Allah, timbul sifat takwa puasa. Sebab itulah orang puasa Allah Ta'ala nak uji balasan sendiri. Ya, tidak ada terhad lah. Mana tidak ada terhad. Dan adanya 10 Zulhijjah ini ialah hari Arafah. Hari Arafah, hari 9 tu lah. Hari 9 tu. Hari 9 hari Arafah yang Nabi SAW sebut kata tidak adalah satu hari yang lebih banyak yang Allah Ta'ala memerdekakan di padanya akan hamba daripada neraka lebih daripada hari Arafah. Dan Allah Ta'ala la yadnu, Allah Ta'ala mendekati, kemudian bermegah-megah dengan mereka itu terhadap para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala tanya ma arada haula. Ni hadis ni kelebihan orang wukuf di hari Arafah lah. Dan Allah Ta'ala tanya mereka apakah tujuan mereka datang dan mereka nak gapo, soalan gitulah. Ma arada haula. Dan Allah Ta'ala bermegah kerana golongan-golongan hamba dia yang berpakaian sama dan tujuan sama dan talbiyah sama, duduk tempat yang sama dan duduk mitanya sama. Maka kata mereka apakah dah tujuan mereka datang. Maka mereka kata ya Allah, mereka datang untuk meminta keampunanmu, untuk meminta keredaanmu. Maka Allah Ta'ala kata berilah berita gembira, aku sudah mengampuni segala dosa mereka. Nah, ya ada hadis lain pula ayat tu dah. Ni hadis ni sekat tu lah. Nah, ma arada haula tidak ada jawab apa. Tapi kita tengok ada hadis lain lagi jelas daripada hak ni ada jawab dia. Iaitu hari keampunan dosa. Dan berpuasanya pada hari Arafah juga mengkifaratkan 2 tahun. Ini tahun belakang dah. Dan Ashura setahun, tahun lepas. Arafah ni 2 tahun, iaitu sebelumnya setahun dan belakangnya setahun. Ya, mana 2 tahun lah. Faham macam mana kalau kita ada puasa semua ni, kita ada kifarat banyak. Hak ni berkifarat, hak ni berkifarat. Dan hari Jumaat berkifarat, banyak kifarat ni. Dan menjadikan berapa kifarat. Apabila tidak ada dosa, tidak ada dosa dah untuk nak kifarat, bermakna hak tu jadi akad darajat lalu. Kerana dosa tu sudah apa habis dah. Dan kita ada banyak lagi modal untuk nak kifarat dosa. Pas nak kifarat gapo ya, kita sudah habis dah dosa. Maka hak tu dia tukar jadi akad darajat lah. Kau akad darajat kita. Dan sebab dosa sudah habis dah kifarat. Kifarat ni sebenarnya benda mari duk basuh dosa kita. Maka apabila hak ni kifarat
hok ni kifarat awal, hok ni kifarat tahun hok lagi kemudian dah belum ada siapa nak setahun kifarat dah belat-belat. Dah maka tahun depan puasa pula. Mana beripun benda-benda kifarat ni, nak kifarat apa lagi rasa sudah suci ni, ialah dia gitu kan jadi akadkan darajat. Di hari esok ni semua ahli syurga berebut nak darajat yang tertinggi sekali belaka. Nah, dia ni darajat setara ni, dia ni darajat setara ni, semua tu nak berlomba supaya menghasilkan darajat yang tertinggi yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itulah kalangan ahli syurga dia kata Allah kalau beri satu ketika masa untuk nak baca ayat Quran satu ayat lagi ya supaya dapat naik darajat yang tertinggi lagi. Satu ayat ya. Sesar dah tak ada sempat nak bacakan satu ayat. Kita dan ini tak berasa sesar apa tak baca pun. Tak ada baca Quran tak ada sesar apa. Bel-bel lagi lebih masalah. Bel-bel lagi hak tak pandai tak saya belajar. Tu bel-bel minta tapi di sini alhamdulillah lah majlis kita ada belajar sini alhamdulillah. Dah usaha baca Quran. Dah kerana di akhiri darajat kita tu sakut dengan Quran ayat akhir sekali tu. Kita baca akhir mana. Dan sebab tu tengok ulama-ulama hak duk dengan Quran, ulama-ulama ahli Quran semua Allah. Kadang-kadang setengah orang tu dah selok tak khabar gapo tapi mulut duk baca Quran. Tuan tak khabar gapo duk ICU tapi mulut dia dah baca Quran. Sebab apa? Sebab kehidupan dia duk Quran semua. Allah Taala beri setengah-setengah golongan ni. Walaupun dia ada ICU, tuan tak khabar, tapi mulut dia baca Quran. Banyak benda-benda lagi bukan orang zaman Nabi, bahkan di zaman-zaman kita pun ada orang begitu. Sebab apa? Sebab kehidupan harian dia duduk dengan Quran. Sehingga dia selok tak khabar gapo pun Quran dia balik mulut dia, masya-Allah. Dah ahli-ahli Quran lah gitu. Itulah panggil dan apa ni kebaikan yang Allah Taala nak kurnia kepada hamba-hamba dia. Dan tidak ada dah bulan Zulhijjah 10 hari ni ada lepas pada hari Arafah dinamakan Yaumun Nahar, hari sembelih, iaitu hari raya itulah hari sembelih. A'zamul ayyam 'inda Allah Taala Yaumun Nahar, sebesar-besar hari di sisi Allah ialah hari sembelih, iaitu hari 10 tu. Wa yaumul qir, dan hari lepas pada tu hari makan, orang panggil hari tasyrik tu. Nah, hari tasyrik 11, 12 dan 13. Nah, ini masya-Allah dah kita mana dah nak menepuhi hari-hari terbesar di sini dah, maka kita memperbanyakkanlah. Tidak ada amalan atau ibadat yang tertentu. Dah, mana lebih ibadat hari kita kuasa buat, kita buatkanlah. Nah, sama ada puasa, sama ada zikir kita dengar saat ni, sama ada amalan-amalan mana kebaikan orang lain. Dah, mana ziarah jiran, buat baik terhadap jiran, macam-macam ibadat ni. Nah, kita memperbanyakkan di dalam masa 10 hari ni. Karena masa 10 hari ni lah merupakan masa yang Allah Ta'ala kata yang terlebih kasih kepadanya. Apabila ia kasih dan ibadat pada hari itu pun mulia sisi dia. Sebab kita anak mana kita kasih, maka hak tu kita lebih pada orang lain. Kaedah tabiat biasa panggil dah. Hak mana kasih hak tu lah ia buat gapo tak apa. Dan dia mana hak tu kita nak bagi dulu sebab kita kasih. Demikianlah hari Allah Taala kasih, bermakna hari hamba buat amalan gapo, amalan yang lebih kasih kepada Allah Taala daripada yang lain. Inilah peluang besar kalau Allah Taala bagi kita panjang esok hari ataupun lusa masuk di dalam bulan Zulhijjah, dah kita memperbanyakkan sama ada baca Quran dan ataupun doa, sedekah, buat baik dengan ibu bapa, hubungkan rahim, amru bil ma'ruf, suruh buat benda baik, larang benda jahat, buat baik pada sesama manusia, tunaikan segala hak-hak, dan kita ada hak gapo tunaikan, dan lain-lain lagi lah daripada amalan-amalan yang kita selalu dibuat pada bulan lain dah buat dah. Maka Ashrul Zulhijjah ini kita memperbanyak beratkan lagi. Mudah-mudahan dah kita disudahi dengan amalan kebaikan insya-Allah. Walaupun kita tidak ada peluang pada tahun ini untuk pergi ke Mekah, dah maka kita ada peluang besar di dalam 10 Zulhijjah ni insya-Allah taala dah. Lebih kurang itulah kerana pukul 7.51 sudah masuk Isyak, dan itulah mudah-mudahan sebagai tazkirah dan peringatanlah dari kita dengar bakadah. Maka malam ni mari kita peringat kali lagi, mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita insya-Allah taala. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum.